qurratu ainin li walak, dan disebut dengan jelas, la taqtuluh, janganlah bunuh bang. Subhanallah, tengok dari sudut bahasa, kenapa digunakan taqtuluhu. Bahkan padahal kalau hanya untuk Fir'aun ni seorang laki-laki kan, boleh saja guna la taqtuluhu ataupun la taqtulhu, tak payahlah bunuh dia. Maknanya kita guna dhamir itu dari sudut bahasanya untuk seorang lelaki saja. Tapi sekarang digunakan la taqtuluhu. Kalau kita terjemah, maksud dia, janganlah kamu semua bunuh dia. La taqtuluhu. Dari segi bahasa, bila gunakan untuk kamu semua, gunakan untuk ramai, gunakan jamak, maksudnya lihtiram, untuk menghormati. Ya? Contoh macam ni lah, kita baru belajar bahasa Arab. Duk main dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, duk main dengan tu lah bila belajar bahasa Arab. Ya, kaki, kum, kuma, kunna. Jadi kita jumpa dengan kita punya guru, kita pun kata jazakillah khairan kathira. Jazakillah, semoga Allah membalas kamu wahai guruku dengan kebaikan yang banyak. Lepas tu nak buat gatal mulut lagi, kita kata cikgu kita ni seorang je, assalamualaiki, kita katakan. Biasa assalamualaikum. Ini pasal baru belajar bahasa Arab, jadi tukar belaka, assalamualaiki warahmatullahi wabarakatuh. Betul dah, sebab memang seorang je. Tapi maknanya belajar tak habis. Ya, belajar tak habis sebab dari segi bahasa tuan-puan, bila kita gunakan, kita tukar kepada jamak, ini maknanya satu penghormatan. Kerana kita menghormatinya, kerana kedudukannya. Jadi tak payah tukarlah. Walaupun dia seorang perempuan ataupun seorang lelaki, guna saja jazakumullah khairan kathira. Kum tu kerana menghormati. Tak payah ada orang tunjuk pandai, salah lah, guna ki lah, tak payah. Dan cuba tengok tuan-puan, betapa isteri Fir'aun di hadapan Fir'aun yang sangat jahat, yang sangat zalim, dia menempatkan juga posisi supaya dari sudut psikologinya Fir'aun tidak rasa isteri ini lebih pandai daripada suami. Supaya seorang suami tak rasa isteri ni nak bagi arahan pada suami. Supaya suami tak rasa yang isteri ni pandang lekeh pada suami, tak hormat pada suami. Tengok pada cara susun atur ayat isteri Fir'aun kepada Fir'aun. Menggunakan jamak itu menandakan apa? Menandakan isteri ini boleh menunjukkan pada si suami bahawa suami boleh merasai isteri ini masih menghormati dia sebagai seorang suami. Itu hebatnya isteri Fir'aun. Kita tuan-puan, kalau suami, kadang-kadang ni macam-macam Ustazah tengah cerita, suami saya tak semayang Ustazah, macam mana saya nak hormat dia? Dia tak semayang. Saya kalau tengok dia kata, eloklah awak nak pergi apa, nak interview kan, nak naik pangkat, saya doakan awak berjaya. Saya dengar, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Dia nak doakan saya berjaya, dia semayang pun tidak. Maknanya kita siap-siap awal dah, tak selera pun dengar suami kita nak doakan kita, sebab dia tak semayang. Tahu dah doa dia tak mustajab. Kita pelekehkan sampai tahap tu. Awak doa ke tak doa ke, sama je bang. Ya, kita pelekehkan dia sehingga suami tu dia tidak rasa isteri dia menghormati dia. Sebab suami kita bukan Fir'aun ya tuan-tuan, sama sekali bukan Fir'aun. InsyaAllah suami kita baik-baik, ada iman, solat jemaah masjid. Cuma sikit sebanyak pasti manusia lelaki perempuan, suami isteri ada kelemahan. Jangan sampai kelemahan yang ada pada batang tubuh orang lain kita tidak memberikan hak yang sepatutnya pula. Dia suami, dia isteri. Kalau suami dihormati, kalau isteri dilindungi, dikasihi, kena berikan. Walaupun di sana ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan. Ini hebat isteri Fir'aun. La taqtulu. Ya maaf ya tuan-puan, Ustaz rasa jam kat depan Ustaz ni salah ke apa? Dah 10 suku kan ya?
Okeylah, ini dah last ya tuan-puan. Abang janganlah bunuh dia, jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Boleh jadi bang, kita boleh ambil manfaat daripada dia. Kita boleh jadikan dia sebagai apa ni, anak angkat kita, cahaya mata kita, tak payahlah bunuh. Dan subhanallah, pujuk rayu daripada Asiyah itu memang makan dalam sungguh. Ya, memang jadi sungguh dengan izin Allah. Ya, Allah jadikan sebab musabab itu tadi, dan tidak disedari oleh Fir'aun. Fir'aun akur saja dengan pujukan seorang isteri tadi. Wahum la yash'urun. Mereka semua tak sedar apa sebenarnya yang berlaku. Jangan lupa, semua yang berlaku ini adalah proses inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ya, subhanallah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita dapatlah mengambil satu intipati yang sangat penting, iaitu soal keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hidup tak yakin memang susah. Ya, kalau hidup kita ragu-ragu memang banyak benda tak jadi. Ya, kadang-kadang ustazah bawakan perumpamaan kan, antara orang ragu dengan orang yang yakin. Seawal kita kata macam ni lah, kalau tuan-puan yakin memang kelas kita hari Sabtu pukul 9 Masjid Besi, tapi oleh kerana ustazah tak keluarkan dalam IG ustazah, ada orang ragu, ada ke tak ada, datang ke tak datang, kau orang lain yang ganti ustazah. Macam mana perjalanan orang yang ragu dengan orang yang yakin? Orang yang yakin tuan-puan, pukul 9 kan, 8.30 dah siap. 8.30 dah apa ni, dah pergi kat kereta dah. Kalau ajak kawan-kawan nak penuhkan satu kereta, okey cepat timah ni 8.45 kat tiang ni, kena tunggu ni, gini ni. Orang yakin ni dia nampak dia punya agresif dia punya semangat dia. Tapi orang tak yakin, kawan dia telefon, Kak nak telefon pukul 8.55. Ya, nak tak pergi ke nak kuliah? Jadi ke tidak ni? Ni 8.55 dah ni. Ya, orang telefon kata, dengar macam suara ustazah lah tadi tu. Ni dah 9 suku ni. Ya ke? Tentang buka kaset je. Pergi tengok betul-betul. Orang tak yakin dia tak bergerak nombor. Dia tak bergerak. Dia duduk kat situ. Lama-kelamaan dia pun kata apa? Dah 9.30. Dah 9.30. Kalau saya datang pun dah habis. Jadi dia pun miss lah kuliah hari tu. Sungguh berbeza orang-orang yang yakin dengan orang tak yakin. Kita bila kita yakin tuan-puan, perbuatan kita terarah, terbimbing, semangat kita luar biasa, selalu termotivasi, ya, dan kita boleh hidup dengan tenang dan damai. Tenang damai. Kalau ada 4 orang dalam kereta tadi, 3 yakin, seorang tak yakin, seorang tak damai. Sepanjang jalan, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Yang 3 kata dah lah tu, duduk diam lah, kita pergi dah tengok ada tak ada. Ni dah turun dah ni, tanya lagi. Macam tak ada orang je ni. Tak ada lagi. Nampak tak betapa resah gelisahnya jiwa orang yang tidak yakin. Kerana kita yakin dah sudah jalan. Itu cuma contoh yang terlampau kecil yang ustazah sebut ya. Tapi itulah yang berlaku dalam hidup kita. Betul ke orang sabar Allah akan tolong? Saya dah doakan suami saya dah sabar dengan suami saya. Bukan sekejap-sekejap, 15 tahun. Tengok tuan-puan. Kalau tak yakin kita akan ragu. Tapi orang yang yakin tuan-puan, bahkan sudah sabar 30 tahun, 35 tahun, terus yakin dengan Allah, hujung dia husnul khatimah. Mati senyum tuan-puan. Kita tahu makcik tu suami dia sikit punya teruk. Sampaikan, ini contoh ya, tapi contoh-contoh ustazah selalunya ada kisah benar juga. Ya, kita tahu suami dia teruk. Sampai hari makcik tu mati, suami dia isap rokok kat luar masa orang lain solat jenazah. Dia tak solat jenazah isteri dia, isap rokok kat luar. Sampai kita merintih tengok Allahu Akbar, kok ia pun nak isap rokok, bukan kat tangga surau masjid tu yang suami isteri kamu sedang disolatkan. Kita tahu macam mana menderitanya isteri tu. Tapi bila tengok Masya Allah, tengok jenazahnya, tengok, kita pun tahu rentak cerita kematiannya, insya Allah husnul khatimah. Kita rasa inilah balasan untuk orang-orang yang sabar. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berapa tahun dia sabar? 35 tahun. Walaupun masa dia hidup tak nampak suami dia berubah, tapi percayalah, kita semua yakin dan percaya orang-orang nak mati ni tuan-puan, Allah dah tunjuk dah apa yang habuan yang dia akan dapat. Ya, jadi dengan tenangnya wajahnya, dengan ni sampai kita pun terasa insya-Allah makcik dah nampak dah. Kita rasa macam tu bila tengok insya-Allah makcik dah nampak dah nikmat yang menanti makcik. Bima sabartum, dengan apa yang makcik sabar sepanjang makcik hidup.
Jadi ini kesan keyakinan dalam kehidupan. Ustazah berhenti setakat ini saja tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan insyaAllah. Kalau tak silap Ustazah bulan 3 ada kelas, cuma bulan 4 tak ada kelas Ustazah. Ya, Ustazah ada urusan yang lain. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Minta ampun maaf salah silap Ustazah. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.